Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ceria, apa khabar semua? Anda dapat pergi ke projek Surimi di LKIM Place yang dibuat oleh JSB untuk membuat surimi. Surimi ni isi ikan lah untuk projek atau produk fishball fish cake. Jadi pimpinan JSB khususnya Tuan Nasir Muhammad Ali dan pimpinan yang lain sangat-sangat mengambil berat lah soal makanan halal di tengah masyarakat ni, kerana masyarakat kita ni atau mana-mana masyarakat sekalipun, makanan itulah yang membentuk sikap peribadi dalam masyarakat. Kalau halal, bersih, suci dan berkat, insya-Allah masyarakatnya pun akan jadi masyarakat yang baik lah. Di samping didikan agama, pendidikan, di samping penghayatan ibadah, suasana dan macam-macam lagi lah yang lain. Tetapi makanan antara faktor paling penting, sangat penting kan. Sebab itulah makanan-makanan yang banyakkan diusahakan oleh bukan Muslim sangat-sangat diambil berat oleh JSB dari dulu lagi kan. Mi kuning, kicap, sos dan sebagainya. Termasuklah sekarang JSB mengusahakan surimi di LKIM, Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia yang di Kuala Perlis. Jadi JSB menyewa premis di sini dan membuat projek ni lah, projek surimi di sini, kerana ia sangat memudahkan kerja, kerana di sebelah tu je adalah pusat ataupun adalah jeti pendaratan ikan. Jadi ambil ikan dari sebelah tu terus bawa ke premis untuk diproses, iaitu ikan-ikan segar, kerisi, dibawa ke ni pintu ni akses terus ke jeti lah ni, ke jeti nelayan di Kuala Perlis ni. Jadi sangat memudahkan lah. Nampak kesibukan jeti tu walaupun di musim PKP. Dari sini ambil ikan tu tempat itu kapal-kapal situ, dari dinaikkan ikan dan pendaratan ikan di sini di KIM Kuala Perlis ni, dan kita bawa masuk terus ke premis lah. Kalau ketika nak buat projek ni, ambil ikan dari sini saja dan dia bersambung dengan premis ni, ataupun sangat berdekatan lah. Jadi projek ni projek fardu kifayah untuk menyelesaikan tuntutan fardu kifayah makanan yang halal kepada umat Islam. Umat Islam perlu bertanggungjawab ke atas agama mereka sendiri, dan salah satunya soal fardu kifayah ni lah kena disiapkan, disediakan juga. Kalau macam mana keadaan sekalipun, wajib disediakan makanan yang halal dan suci ni. Dalam kawasan 2 marhalah tu kena ada satu kumpulan yang menyiapkan ataupun menyelesaikan persoalan fardu kifayah ni. Kalau tidak, semua yang di situ, individu Islam semua berdosa. Allah kata duribat alaihim dzillatu aina ma tuqifu illa bihablim minallah wa hablim minan nas. Akan ditimpa kebikinaan di mana saja mereka berada, kecuali yang mengadakan hubungan dengan Allah dan hubungan sama manusia. Hubungan dengan Allah tu sembahyang, puasa, zakat, rukun iman, rukun Islam lah. Yang hubungan sama manusia ni antaranya projek ialah projek fardu kifayah ni lah, pendidikan, makanan halal dan sebagainya. Ini kapal nelayan yang di bawah Persatuan Nelayan, tapi tak beroperasi. Jadi SB ada buat perbincangan dengan Persatuan Nelayan ni lah untuk mengambil alih atau menyewa untuk buat tangkapan. Jadi hari tu dah hampir setuju persetujuan itu, tapi di hujungnya mereka sendiri nak usahakan semula tangkapan ikan ni, kita tak jadilah, jadi terbatal lah.
Cuma sekarang tangkapan ikan JSB masih lagi berpusat di Tok Bali di Kelantan. Tapi insya-Allah akan datang akan buat juga tangkapan ikan yang dari JSB sendiri di Selat Melaka ni, di pantai barat sini. Dan JSB juga ingin menjadi pemborong kepada semua ikan-ikan dan nelayan Islam Muslim ni, supaya dapat membantu mereka, dan kita buat stok ikan yang besar lah di seluruh Semenanjung insya-Allah, untuk kita membantu para nelayan dan untuk kita bekalkan ikan yang di tengah masyarakat yang dengan harga yang berpatutan insya-Allah. Untuk di sini RKIM ni kita sekarang ni banyak fokus kepada ni lah, kepada projek surimi ni ataupun isi ikan ini yang dibuat daripada ikan kerisi, dan prosesnya dibuat di sini di RKIM Kuala Perlis oleh tim di sini. Ikan dibawa masuk ke sini, kemudian dicuci lah, disiang apa semua dan dicuci. Ada air, ada saluran pipe di sini, dan di bahagian staf perempuan lah, staf muslimah JSB sangat-sangat teliti lah dalam penyuciannya, supaya kena nak bagi makan kepada masyarakat, nak bagi orang supaya dapat makanan yang halal, kenalah menjaga sangat soal penyucian ini supaya pastikan betul. Jadi ikan dicuci di sini, setelah disiang semua dicuci, lepas tu nanti dikumpulkan dan dimasukkan dalam mesin untuk ribon, untuk buang ataupun asingkan tulang. Mesin tu bertindak menggiling ikan tu, dan ada lubang-lubang kecil di situ, dan dipress atau ditekan, isi-isi itu terkeluar dan terkumpul di tengah-tengah. Jadi tulang dan juga kepala dia tu tinggal di situ lah. Dan JSB ada juga projek hiliran daripada projek yang utama seperti ini, daripada kepala ikan dan juga tulang-tulang ikan tu dibawa pula ke projek ternakan itik serati, itik nila, itik pedaging, direbus selama 8 jam dan hingga tulang-tulang terlembut lah, dan dicampur-campur dengan bahan yang lain dan diberi makan kepada itik-itik, supaya itik itu dapat makanan yang berkhasiat daripada projek JSB sendiri. Taklah, kan bela itik ni kan perlukan makanan yang banyak, itik ni kau makan. Jadi itulah daripada projek yang asal ni, surimi ni dapat buat projek-projek yang lain. Ini adalah mesin untuk mengasingkan tulang isi. Jadi dikumpulkan ikan di mesin tu dan ditolak dan dipress ataupun digiling. Nanti isi-isi itu keluarlah di tepi tu ataupun di tengah-tengah mesin tu, dan terkumpul di tepi. Jadi proses ni memerlukan 2 orang lah, ataupun kalau 1 orang tu ada menggunakan alat penarik tu, bolehlah seorang mengendalikannya. Tapi 2 orang lagi cepat lah. Setelah selesai digiling dan diasingkan isi dengan tulang, isi tu kalau untuk projek kopok leko dah boleh guna terus. Tapi untuk surimi tak boleh lagi, nak kena cuci lagi, untuk pastikan dia hilang bau dia dan juga bahan-bahan yang tak sesuai lagi, yang perlu diasingkan lagi lah. Setelah cuci sekali lagi ataupun dibilas, barulah dimasukkan ke satu mesin lagi. Yang ni mesin tadi lah, kita katakan press untuk asingkan tulang tu. Jadi setelah keluar, dia masih ada bau-bau dia, masih lagi ada kesan-kesan yang perlu dibuang lah. Untuk jadikan surimi ni kena bersih betul. Jadi akan dicuci sekali lagi dan dimasuk dalam satu mesin lagi yang lebih halus untuk mengasingkan tulang-tulang yang halus-halus yang tertinggal ataupun termasuk dalam tu, dan juga sisik-sisik ikan tu. Lepas tu barulah jadi surimi.
Jadi agak renyah jugalah dia punya proses dia, tapi demi untuk kita memberi makanan halal, yang suci, yang bersih, yang berkat insya-Allah kepada masyarakat, kita kena buat juga. Dan untuk permulaan beginilah keadaannya. Nanti kalau Tuhan izinkan dibesarkan projek yang sebegini, maka dah ada pengalaman, dah pernah buat yang berskala kecil ni, tahulah proses-prosesnya. Jadi itulah tujuan GISB selalunya membuat projek ni sebagai perintis. Nanti kalau ada orang lain nak buat yang lebih besar, yang betul-betul mengikut syarak, sangat-sangat dialu-alukan, ataupun nak bagi GISB sendiri buat, kenalah kita support kan, kerana ini fardu kifayah untuk seluruh umat Islam, bukan GISB saja. Ini adalah untuk seluruh umat Islam, untuk menanggung dosa-dosa kita ni, untuk selesai kita ni di depan Tuhan. Sebab persoalan fardu kifayah ni memang kita tanggungjawab bersama. Jadi kena selesaikan, kena bantu, kena support. Dan GISB tak terlibat dengan pinjaman riba di luar tu. Jadi kita lah kena sama-sama support, sama ada sebagai pembelinya dan sebagainya, ataupun sama-sama lah nambah modal sebagainya. Ini isi ikan ni lah, tapi sebelum dicuci lagi lah. Setelah jadi surimi nanti dah putih apa semua tu, barulah dibuat fishball biscuit dengan tambah bahan-bahan yang lain. Yang ini adalah gambar surimi yang sudah siap, putih lepas campur dengan bahan-bahan yang lain. Buat fish cake, fish ball yang kita makan dalam insyaAllah dalam sayuran barakat. Sekian dari saya, yang bermaaf. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.